Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Cik. Jadi hari ini untuk murid-murid tahun 4 kita akan belajar bagaimana nak membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Okey. Baik, katalah cikgu terus bagi contoh ya. Kita ada angka 7, 5, 2, 6, 1. Jadi macam mana kita nak membaca nombor ni? Takkan kita nak baca 7, 5, 2, 6, 1 kan? Jadi sebelum kita belajar membaca nombor ni, kita ulang kaji sikit. Dalam nombor ni ada nilai tempat masing-masing. Jadi kita tengoklah apa nilai tempat dia. Jadi kalau untuk satu ni ulang kaji saja. Untuk satu adalah nilai tempat star, 6 nilai tempat puluh, 2 nilai tempat ratus, 5 nilai tempat ribu dan yang terbaru untuk tahun 4. Kalau tahun 3 dulu sampai ribu je kan. Jadi untuk tahun 4 kita dah masuk sampai ke puluh ribu. Okey, ini simple sahaja. Nak kena tahu sebab untuk kita nak baca. Okey, belajar nilai tempat, nilai digit itu kemudian lah. Okey, jadi macam mana kita nak baca nombor ni? Oh baik. Baik, kita tengok kita ada 7, 5, 2, 6, 1. Cara yang paling mudah boleh cikgu ajar adalah sebarang nombor yang kamu ada ataupun sebarang nombor yang diberi, kita akan tengok 3 nombor dari belakang. Dalam contoh ini maknanya 2, 6, 1. Okey, 3 nombor dari belakang. Kemudian cikgu suka guna kaedah karate. Kita wacakan dia kan. Jadi lepas kita dah dapat 3 nombor ni, kita wacakan dia dan nama yang kita waca, yang kita dah karate dia ni, namanya sentiasa akan menjadi ribu. Okey. Selesai buat dua-dua perkara ni, barulah kita senang untuk membaca nombor. Okey, macam mana kita nak baca? Kita takkan baca dari belakang. Okey, kita akan baca dari depan. Jadi kita akan ambil dulu nombor depan. Okey, macam mana kita nak baca nombor ni? 2 angka ni je. Yang lain tak payah tengok dulu. Jadi sebab kamu dah tahun 4, pastinya kamu dah pandai membaca 2 angka ni. Jadi 2 angka ni adalah 2 angka ni 7 dengan 5 kita sebut sebagai 75. Okey, tapi sebab tadi kita ada karate dan nama yang kita waca tadi adalah ribu, jadi kita sambung sahaja. 75 ribu dan untuk nombor belakang kita baca seperti biasa. Maksudnya 261. Jadi bila kita gabungkan dua-dua, kita akan dapat 75,261. Okey, boleh dapat? Tak apa, nanti kita tengok banyak lagi contoh-contoh lepas ni. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, kita ada 80133. Jadi macam mana nak baca nombor ni? Okey, macam tadi, pertama sekali kita akan tengok nombor di belakang. Okey, 3 angka nombor di belakang. Maknanya 133. Jadi kita dah dapat 3 nombor ni, kita akan karate, kita akan waca sama dia dan apa nama waca tadi? Ribu. Lepas dah buat 2 perkara ni, baru kita akan baca dari hadapan. Jangan baca dari belakang. Okey, baca dari depan. Okey, depan yang tinggal adalah 80. Jadi macam mana nak sebut 80 ni? Kita sebut sebagai 80 lah. Tapi sebab ada perkataan ribu, jadi kita sambung. 80 ribu. Dan macam mana nombor di belakang? Baca seperti biasa. 133. Jadi kita gabungkan semua. 80,133. Okey, kita dapat. Baik. Seterusnya, macam mana kalau tiba-tiba ada kosong pula dekat tengah-tengah? Okey, selalunya kalau ada kosong-kosong ni selalu akan mengelirukan. Tapi tak apa, kita buat benda yang sama, kita buat cara yang sama. Okey, jadi apa tadi mula-mula?
Mula-mula kita akan tengok 3 angka dari belakang. Okey, lepas dah jumpa, kita karate sama dia. Dan apa nama yang kita dah patahkan ni? Ribu. Okey, kemudian kita akan baca dari hadapan seperti biasa. 44 kita sebut sebagai 44,000. Okey, masalahnya di belakang. Kita takkan baca 025. Okey, kenapa kita tak baca macam tu? Sebab kosong ini tidak ada nilai. Jadi tidak perlu disebut ratus tu. Jadi yang tinggalnya adalah 25 sahaja. Okey, jadi untuk nombor ini kita baca sebagai 44,025. Itu sahaja. Okey, walaupun kita ada bahagian ratus di sini, tapi sebab tak ada nilai, kita tak perlu sebut ataupun kita tak perlu baca. Okey, baik. Kita tengok contoh seterusnya. Sama juga, kali ni lagi banyak pula kosong dia kan. Okey, tak apa. Benda yang sama, cara yang sama. Pertama sekali, kita ambil 3 angka dari belakang. Okey, kemudian kita patahkan dekat situ, kita karate dekat situ. Okey, ingat balik apa nama dia? Ribu. Okey, kemudian kita baca dari hadapan. 90 kita sebut sebagai 90. Gabungkan ribu dan belakang ni macam mana sebut? Kita takkan sebut 017 ataupun 107 star, tak ada. Okay, kita akan nampak 2 nombor di belakang ni je. Jadi kita sebut sebagai 17. Kosong ini tidak perlu disebut 000 sebab kosong di sini tidak ada nilainya. Okey, pada bahagian ratus tak ada nilai. Okey, jadi cara sebut nombor ini 90,017. Itu sahaja. Okey, baik, seterusnya. Sama juga macam tadi, ada banyak kosong, jadi kita buat benda yang sama. 3 angka dari belakang, kita wacakan dia, nama waca itu adalah ribu dan kita akan baca dari hadapan 61,050. Okey, kosong di sini tidak perlu disebut. Alright, baik. Okey, macam mana pula kalau kosong itu berturut-turut dekat sebelah-sebelah? Okey, tak ada masalah. Kalau kamu boleh guna cara yang sama, bagilah nombor macam mana pun, tetap kamu boleh baca nombor itu. Baik, kita cuba ya. 3 nombor dari belakang, kemudian kita wacakan dia. Nama waca itu sentiasa akan menjadi ribu dan bila nak baca, kita baca dari hadapan. 31,000. Baik, yang belakang ni apa yang tinggal? Kita takkan baca 0,9. Okay? Sebab dua-dua ini tidak ada nilai. Jadi kita cuma baca yang ada nilai sahaja. Jadi 9 sahaja yang disebut. Jadi kita gabungkan semula 31,009. Itu sahaja. 31,009. Okey. Pada dua bahagian ini, ratus dengan puluh, tidak perlu disebut. Okey. Tak apa, kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey. Benda yang sama. Banyak kali diulang, rasanya kamu pun dah boleh dapat, dah boleh tangkap. Pertama sekali kita tengok 3 angka dari belakang. Kemudian kita patahkan dia, kita wacakan dia ke situ. Namanya adalah ribu dan kita akan baca dari hadapan. Okey. Tak payah tengok belakang, tengok ni je dulu. 1, 3 macam mana sebutnya? Okey, 13, pandai. Okey, 13,001. 13,001. Kenapa tidak disebut yang di tengah-tengah ni, yang 150 ni? Sebab angkanya adalah kosong. Jadi tidak ada nilai. Alright. Okey, seterusnya. Cuba kamu sebut dulu. Kamu sebut dulu sebelum kita buat bersama-sama. Okey, macam mana nak sebut nombor ni?
tersebut? Baik, kita semak bersama-sama ya. Baik, pertama sekali, 3 angka dari belakang. Kemudian kita wacakan dia. Nama waca itu sentiasa ribu dan kita akan baca dari hadapan. Okey. 65,004. 65,004. Sama tak dengan apa yang kamu baca tadi, yang kamu sebut tadi? Kalau sama, tahniah. Kalau tak sama, baik. Tak apa, kita buat lagi banyak contoh lepas ni. Okey? Baik. Yang ini yang kamu dah belajar masa tahun 3. Jadi cikgu ulang kaji sajalah. Okey? Sama juga. Kita akan buat benda yang sama juga. Okey, 3 angka dari belakang. Kita akan wacakan dia. Namanya ribu dan kita akan baca dari hadapan. Kalau tadi ada 2 angka, 2 digit. Kali ini 1 sahaja. Okey, ini sekadar ulang kaji. Jadi, macam mana sebut angka ni? 9,688. Okey, yang di belakang ribu ini kita baca seperti biasa. Kalau ada kosong tu tak payahlah sebut macam contoh-contoh sebelum ni. Okey, dan lagi satu. Okey, ulang kaji lagi satu. Kalau ada kosong, sama juga macam tadi, tidak perlu disebut. Okay, jadi kita ambil 3 angka di belakang, kemudian kita wacakan dia, namanya adalah ribu dan kita akan baca dari angka hadapan. Okey, kalau macam ni, satu kan, 1,000. Tapi sebab kita dah belajar daripada tahun 1, kita akan sebut se lah. Okey, 1,000. Kemudian 303. 1,303. Kenapa tak disebut di bahagian puluh? Sebab tak ada nilainya. Jadi tak perlu sebut. Okey, baik. Cikgu harap semua boleh faham dengan pembelajaran hari ini dan selepas ini cuba cek di WhatsApp grup tahun 4 untuk latihan hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.